واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami ayat 128 surah An-Nisa, surah yang keempat yang membawa tema keadilan di dalam rumah dan juga di dalam masyarakat. Dan pada hari ini kita akan membaca mendalaminya bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Kita sambung balik hari ini ya. Bersyukur hari ini kita masih lagi ada rakan-rakan kita daripada JDT. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah kita ada kumpulan daripada muslimat kita. Alhamdulillah kelas mengaji As-Sakinah Kampung Awat Batu Enam Segamat Johor Safa. Masya-Allah ya. Ahlan wa sahlan ya. Ahlan Kita wa sahlan. dan juga pada grup Istiqamah yang sama-sama hadir pada hari ini di studio yang juga berada di rumah. Terus kita doa pada Allah SWT jalan bersama Al-Quran ini kita istiqamah. Kerana inilah doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu perlukan istiqamah agar kita dipimpin hidayah sampai ke syurga Allah SWT. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat 128. Pada hari ini, ayat yang mempunyai sekitar 3-4 baris ini menjelaskan bentuk-bentuk perdamaian hubungan di antara seorang suami dan isterinya. Mari sama-sama kita melihat ayat 128, kita baca bersama dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah sama-sama dapat kita bertemu lagi dalam My Quran Time bagi muka surat yang ke-99 pula, insya-Allah. Dah hampir 100 muka surat dah. Alhamdulillah hari ini satu ayat lagi 128. Lebih kurang 3 baris lebih 3 baris setengah saja ayatnya pada hari ini. Dan insya-Allah sama-sama kita hayati bacaannya. Kita dengar dengan teliti satu persatu perkataan-perkataan dan juga kita dah dengar sedikit sinopsis berkenaan ayat apa yang akan kita bincang pada hari ini. Sudah pasti juga pasal wanita dan wanita pun ramai pada hari ini insya-Allah di studio dan sudah pasti para penonton di rumah juga untuk terus semangat untuk mendalami Al-Quran baik dari sudut bacaan dan sudut makna-makna dan antara ilmu yang sangat mulia apabila kita memerhati makna-makna kalimah-kalimah Al-Quran dan kita hidup dengannya insya-Allah. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat 128. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
الخير وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-128, satu ayat yang menjadi kesinambungan sebelum ini bercakap tentang bagaimanakah review yang Allah bawakan kepada para sahabat yang bertanya tentang wanita, dan juga Allah mengingatkan lebih daripada situ, bukan sekadar tentang wanita anak yatim yang dikahwini, tetapi wanita secara umum dan juga kepada wildan, kepada anak-anak yang lemah, iaitu masih kecil, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Kalau katakan mereka patut dapat harta, maka perlu diperjuangkan, ya, dan hak-haknya itu perlu beri perhatian. Maka review seterusnya, seperti mana kita belajar pada awal surah An-Nisa ini, Allah menyatakan pada ayat 128, wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuza. Kalau kita bercakap tentang ada konflik dalam sebuah rumah tangga, Ustaznya, pada ayat yang ke-34 sudah pun kita melihat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Apa sebab lelaki menjadi pemimpin, menjadi ketua dalam sebuah rumah tangga? Kerana dia mencari nafkah dalam harta, ya, spesifiknya amwalahum digunakan pada ayat 34 kerana mungkin ada yang kata bahawa suami saya ni kena bagi nafkah segala-galanya, betul, ya, lahir batin, tetapi mengapa jadi ketua? Kerana memberi nafkah secara harta, ya, itu memang tugas suami dan langsung tidak diberikan kepada isteri walaupun satu sen, Ustaz. Tak payah nak cari duit, dan kalau dia kena bekerja itu duitnya, dan kalau bersetuju pun itu dengan izin daripada si isteri. Si suami perlu berusaha sedaya mungkin, tetapi dalam masa yang sama si isteri kena tahu jugalah, kan, tak bolehlah setiap hari nak order pizza saja kalau tahu suaminya itu gaji tak berapa tinggi. Baik. Jadi apabila bercakap ayat 34, ada istilah yang sama dalam ayat 128, iaitu berkaitan nusyuz, Ustaznya. Nusyuz pada ayat 34 bercakap tentang wanita, si isteri yang nusyuz, iaitu berbuat derhaka, sesuatu yang tidak baik dibuat. Rupa-rupanya ada perkataan nusyuz untuk suami juga. Ini yang sedang kita lihat dalam ayat 128. Dan jika seorang perempuan bimbang suaminya akan nusyuz ataupun tidak melayaninya, maka kedua-duanya dapat mengadakan pendamaian yang sebenarnya. Jadi apakah yang berlaku? Asbabun nuzul daripada Imam Suyuti menyatakan Saudah, iaitu takut salah seorang isteri Nabi khawatir Rasul akan menceraikannya, maka dia berkata, wahai Rasulullah, janganlah kamu menceraikanku, jadikanlah hari giliranku untuk Aisyah. Maka baginda berbuat seperti itu. Rupa-rupanya bercakap tentang nusyuz seorang suami ini, Ustaz, ya, adalah apabila dia berperilaku buruk, ya, itu nusyuz, dia buat sesuatu yang tak baiklah, termasuk dia mungkin bertindak fizikal, ya, ganas kepada si isterinya ataupun berbuat sesuatu yang bersifat dosa. Au i'radan. Apakah maksud i'radan? Maksudnya acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu kerana mungkin dia ada orang lain, ya, ataupun pelbagai sebab yang boleh berlaku. Dan jika itu berlaku, ya, sama ada nusyuz ataupun acuh tak acuh i'radan itu, maka hubungan suami isteri itu akan ada masalah. Jadi apakah yang perlu dibuat? Fala junaha alaihima, tidak ada masalah untuk kedua-duanya untuk mengadakan perdamaian di antaranya dengan perdamaian yang baik. Maksudnya dia pergi jumpa kaunselor, jumpa orang ketiga, contohnya mungkin bapa mertua ke, ya, ataupun bapa kepada si suami itu, menjadi orang tengah untuk mengadakan sulh, perdamaian. Dan perkara ini penting kerana apa? Kadang-kadang ada suami isteri itu, suami dah tak acuh dah, kan, pada si isteri dia, ataupun berbuat nusyuz, sesuatu yang buruk. Contohnya dia mungkinlah dia buat tak solat ke apa sebagainya. Si isteri kata, nak buat macam mana? Kan, kalau saya tak taat pada si suami, syurga saya di bawah
tapak kaki suami. Lebih kurang begitulah perkataan-perkataan yang selalu kita dengar. Jadi dia senyap je 30 tahun kan. 30 tahun berkahwin dengan suami, suami suruh kerja, suami relax kat rumah. Padahal dia tahu bahawa bagi seorang isteri satu sen pun tidak wajib untuk mencari nafkah secara fizikal ataupun duit, mal itu sendiri. Yang penting bagi seorang wanita dinyatakan pada ayat 34 itu, yang penting salihat, qanitat dan juga hafizatil ghaib, iaitu beramal soleh, ya, terus sembahyang, jaga amalan, baca Quran. Qanitat ini Allah gunakan qanitat, Allah tak gunakan ta'ah, Ustaz, ya. Beza di antara ta'ah ni bila kita suruh buat. Ya. Kalau qanitat ini sebelum suruh dah buat. Macam kat kedai mamak lah kan. Kalau kita cakap teh tarik satu siap kan. Pasal dia dah ready untuk beramal. Jadi maksudnya kalau kat rumah tu walaupun tak wajib bagi si isteri masak contohnya kan, tapi pasal si suami dah penat, dah cari nafkah dan sebagainya, jadi bila dia kata boleh tak tolong masak kan. Bila ta'ah itu maksudnya masak baru buat ataupun basuh baju baru buat. Tetapi bila qanitat ialah saya sedia bang, kan, saya akan lipat baju, akan masak. Kerana apa? Kerana bersifat qanitat. Maka kalau ada 3 sifat ini adalah isteri salihah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka kalau ada suami yang nusyus ataupun i'radan, maka kena berbuat sesuatu yang disampaikan dalam ayat 128. Apa maksud sulh? Sebentar lagi kita akan sambung. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Minhu majahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإن امرأة خافت من صلحا
Surah Al-Azim pada ayat 128 hari ini kita baca dan kembali semula dalam My Quran Time untuk kita sama-sama memahami apakah pintu hidayah yang Allah bekalkan pada ayat 128, satu panduan daripada Allah menguruskan konflik dalam sebuah rumah tangga. Kalau ayat yang ke-34, si isteri yang nusyus, maksudnya nusyus itu maksudnya ialah apabila dia mungkin tidak berbuat amal soleh ataupun mungkin dia tidak qanitat dan juga tidak hafizatil ghaib. Maksudnya ialah ketika suaminya tak ada, dia pergi keluar contohnya tanpa izin, ataupun ketika suaminya tak ada, dia pergi ambil kredit kad suaminya, swipe habis duit kan. Maksudnya dia tidak menjaga ketika suaminya tidak ada. Jadi tiga perkara itu boleh membawa kepada nusyus seorang wanita yang diberikan panduan dalam ayat 34. Sama ada yang pertama, caranya Ustaz, perlu nasihat dulu kan. Bukannya terus pukul itu yang ketiga, dan pukulnya pun bukan yang cedera ya, pukul yang dia kalau kadang-kadang tu bagi pakai pensel pun boleh kan, itu pun dikira pukul ya. Untuk apa? Bagi satu pasangan yang betul-betul suami isteri, dia kena sikit pun dia dah mula sensitif kerana kelembutan bagi seorang isteri ataupun seorang wanita, dan itu adalah langkah ketiga. Selepas yang pertama, nasihat elok-elok. Nombor duanya ialah mengasingkan tempat tidur. Itu sebabnya amat sensitif dalam Al-Quran ini antara lelaki dan antara suami dan isteri dari segi tempat tidur Ustaz ya. Pasal bukannya tak apalah saya nak tidur kat mana saja, nak tidur kat hotel ke mana ke. Itu adalah satu perkara yang amat sensitif yang perlu diberi perhatian, dan ini ada kaitan dengan psikologi bagi satu pasangan. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan kalau katakan ada berlaku nusyus di peringkat suami pula, ya, suami nusyus maksudnya suami yang berperilaku buruk ataupun i'radan. Suami dah acuh tak acuh Ustaz. Ya, dah layan tak layan, ya, cakap pun dah tak nak dah, asyik keluar je, mengetih seorang-seorang ataupun dengan kawan, tak nak dah dengan si isteri. Dulu selalu je bercakap apa sebagainya. Jadi ini adalah clue bagi si isteri, dia pun rasa kan ada sesuatu yang tak kena ni, tak kena. Sama ada kalau dalam satu riwayat ya yang dinyatakan daripada Baihaqi menyatakan tentang seorang lelaki yang mempunyai dua orang isteri ya, salah seorang daripadanya lemah ataupun tak cantik, maka dia ingin menceraikannya, lalu isterinya yang pertama itu berdamai dengan suaminya untuk dirinya. Itu kalau yang ada dua isteri. Tetapi dalam kes Nabi bersama dengan Saudah ya, bila Saudah menyatakan bahawa ada sesuatu yang tak berapa kena ya, maka akhirnya Saudah mengambil sulh ya, mengambil apa yang dinyatakan di sini proses perdamaian, dan ini menjadi sunnah kepada kita ya. Bila kita bercakap tentang sunnah Nabi ini bukan hanya yang cantik-cantik Ustaz ya, ada berlaku konflik dalam rumah tangga Nabi, itu juga sunnah yang perlu kita ambil, di mana Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil perdamaian ya. Perdamaian itu bincang-bincang, dan akhirnya Saudah mengizinkan untuk Nabi memberikan giliran untuk Sayyidatina Aisyah. Jadi di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan wasulhu khair. Mengapa dinyatakan dan perdamaian itu baik? Kita tahu dah baik. Mengapa Allah highlightkan perkara itu? Kita akan sama-sama belajar. Namun kita baca sekali lagi ayat 128 pada hari ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik. Auzubillahi minasyaitanir wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima والصلح خير والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح
الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, wa ini mura'atun, apabila seorang wanita itu mengesan ada nusyuz, ada i'radan yang dinyatakan oleh Imam Suyuti ataupun dalam tafsir Jalalain. Nusyuz itu tidak tidur bersama di tempat tidur, tidak memberi sepenuhnya nafkah disebabkan rasa marah ataupun matanya sudah minat pada orang perempuan lain, Ustaz. Sampai spesifik dinyatakan sini, itu namanya nusyuz. Minat pada perempuan lain itu kalau tidak dihadkan, maka itu adalah satu dosa yang boleh membawa kepada masalah, ya. Jadi itu adalah nusyuz bagi satu rumah tangga. Istilah sekarang tidak setia lah, Ustaz. Tidak setia. Jadi kalau dia tidak setia, nusyuz ataupun dia dah tak layan lagi dah, maka seorang isteri perlu mengambil tugas bersama dengan si suami itu sulha, ya. Dan Allah menyatakan wasulhu khair. Perdamaian itu adalah baik. Kerana apa? Itu baik berbanding dengan diam je. Si isteri kata tak apalah, 30 tahun pun tak apalah, saya bermakan hati berulam berulang jantung, berulang raja kan, okey. Jadi dia sanggup, ya, dia tak nak jumpa kaunselor, tak nak jumpa peguam, tak nak beritahu pada ayah mertua, tak nak. Pasal apa? Biarlah saya, yang penting saya taat. Tapi dalam masa yang sama, bila dia taat, qanitat, salihat dan hafizatil lil ghaib tadi, tiga perkara sudah dipenuhi, tetapi si suami buat perangai, mencabar juga, Ustaz. Mencabar, ya. Jadi Allah memberitahu kat sini, sila buat perdamaian, ya, sila jumpa pihak ketiga untuk mendamaikan kalau perlu, tetapi kalau tidak, sila berbincang. Dan ketika berbincang inilah sebenarnya, ya, apabila dinyatakan oleh Imam Suyuti, dia kata bahawa dalam perbincangan ini kena tengok apa sebab suami jadi begini. Ya, kalau katakan dia tak memberi nafkah seperti biasa, Ustaznya, dia bagi nafkah begini, jadi mungkin bincang-bincang, tak apalah bang, bagi begini pun cukup lah. Nah lah gelang ni, gadailah, tak apalah, kan. Pasal apa? Pasal si suami nusyuz, maksudnya dah tak bayar yuran anak, dah tak bayar sewa rumah. Itu adalah satu nusyuz bagi seorang suami. Kerana apa? Kerana mungkin dia tak ada duit ataupun ada sesuatu yang tidak kena, memerlukan kepada sulh, iaitu perbincangan untuk mendamaikan. Jadi dalam hal ini, apabila Allah menyatakan wa uhdiratil anfusus syuh, ya, dan tabiat manusia ini adalah syuh. Syuh ini kita berbeza dengan bukhl. Bukhl ini tak nak bagi, kedekut, Ustaz, kan. Syuh ini ialah apa? Dia kedekut. Dia dah bagi tapi dalam hatinya itu masih lagi rasa kan, aku ni dah bagi macam-macam. Dia bercakap-cakap di dalam hati itu sendiri, itu adalah syuh. Jadi apakah yang disampaikan di sini? Ketika proses perdamaian itu dinyatakan bahawa wanita jarang untuk berlapang dada, redha untuk menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada, ini kalau yang ada 2, 3, 4, Ustaz, ya, kepada madunya. Begitu juga pihak lelaki pula jarang untuk memberikan hak kepada isteri apabila dia mencintai yang lain. Jadi di sini sebenarnya berlaku konflik ini kerana suami dia dah ada orang lain, dah berminat, tapi isteri dia kata tak boleh, mesti cintai saya, kan. Saya tidak izin untuk saya di 2, di 3, di 4. Itu namanya syuh, ya, kedekut dalam diri seorang wanita. Dan bagi seorang suami pula, kedekutnya itu ialah bila dia dah berminat dengan orang lain, dia akan menunjukkan ciri-ciri nusyuz ataupun i'rada yang dinyatakan pada awal tadi. Jadi ini mewujudkan masalah dalam sebuah rumah tangga dan perlu si isteri detect perkara ini. Kadang-kadang tak perasan, Ustaz, ya. Tapi ayat 128 ini membongkar tentang perkara tersebut, dan ia berlaku hatta pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sunnah untuk mengambil sulh, perdamaian. Dan akhirnya Allah menyatakan wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Satu conclusion, satu kesimpulan yang amat padu. Kita akan belajar sebentar lagi, namun kita perhatikan perkataan pilihan pada hari ini. Iaitu perkataannya wa uhdiratil anfusus syuh, ya, perkataan yang kita ingin fokuskan. Wa uhdirati daripada perkataan hadara, hadir, kebiasaan, kerjakan. 25 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Qaf dan juga Takwir, nak menunjukkan ketika proses perdamaian itu Allah beritahu manusia ni dia kedekut, Ustaz. Dia takkan
bagi hak dia. Kalau boleh beri fokus kepada saya sahaja. Jadi yang si isteri kata dengar cakap saya. Si suami pula saya yang betul, kan? Dua-dua bergaduh lagi. Ya, itu sebabnya sulh ini perlukan orang ketiga. Orang ketiga ini yang akan kata okey, awak suami cakap dulu, suami isteri diam. Kan? Mana isteri pula cakap dulu, si suami diam. Pasal kalau dua-dua bercakap kan, belum habis ini bercakap, ini dah tembak, orang ni tembak, akhirnya ianya bukan berdamai, malah meleraikan hubungan bagi sepasang suami isteri. Al-Quran membawakan pencerahan walaupun dalam konflik, kerana ini diketahui oleh Allah yang menciptakan kita. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok, dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok, tapi ni dia tak buka dengan isap rokok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Alhamdulillah kepada para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infaq. Alhamdulillah kita kembali dan juga saya mengalu-alukan kedatangan sekali lagi pada hari ini kelas daripada Muslimat, kelas mengaji As-Sakinah Kampung Awat Batu Anam Segamak Johor. Mudah-mudahan terus ceria belaka dengan Al-Quran
dan menjadikan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi kerana Al-Quran. Baik, kita lihat sedikit selepas hari ini ayat tak panjang, lebih kurang 3 baris, 3 baris setengah sahaja. Dan Ustaz Fadah jelaskan kepada kita, ingat nusyus ni perempuan saja, itu pun ada juga pada untuk lelaki juga kat situ. Jadi jangan bergaduh lah. Okay. Alhamdulillah, kita nak tengok sedikit tajwid pada hari ini, insya-Allah. Menjelaskan sebutan makhraj dan sifat kalimah yang bergaris daripada ayat fala junaha alaihima. Baik, wa ini mura'atun khafat min ba'diha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Fokus pada kalimah tadi, fala junaha alaihima, huruf ha dan ain. Huruf ha dan ain berada berdekatan. Dekat-dekat duduk. Hujung perkataan junah ada ha, awal perkataan alaiha huruf ain. Ha dan ain ni berada berkongsi pada makhraj yang sama, iaitulah berada di tengah wasatul halq, di tengah halq, di tengah kerongkong. Ha, a, sama. Cuba sebut ha, 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 a. Biar keluar ain daripada situ. Kenapa saya sebut ha dulu? Biasanya ha ni lebih mudah orang boleh sebut bermanding ain. Bila kita dah boleh sebut ha, kita dah dapat rasakan di mana makhraj ha tu. Cuba sebut lagi. Ha, ha, di tengah kerongkong. Kemudian tempat yang sama. Lagi sekali. Ha, ha, a. Dia bunyi tu. A. Tempat sama tapi oleh kerana sifatnya berbeza, keluar huruf-huruf yang lain. Ha, ain, bunyi. Ha, ain, lain bunyinya. Tapi makhrajnya tempat sama. Jadi bila duduk berdekatan, maka kita nak kena jelaskan supaya makhraj itu betul-betul tepat. Kerana apa? Kerana bila kita dah sebut ha, kita nak ulang pada makhraj yang sama ain pula agak sukar sedikit kalau kita tidak banyakkan latihan ha dan ain. Fala junaha alaihima. 1, 2 mula. Fala junaha alaihima. Fala junaha alaihima. Itu yang pertama. Jangan fala junaha halai. Huruf ha yang pertama jelas sebab dia yang pertama. Yang kedua ain tu dah tak berapa jelas, dia tenggelam. Sebab makhraj tu kita nak pergi 2 kali. Makhraj yang sama, tempat yang sama nak berulang 2 kali, agak sukar sikit. Ha, halai, ha, ha'a. Ha'a, biar bunyi gitu. Fala junaha alaihima. Okey, itu yang pertama. Kemudian an yusliha bainahuma sulha wa sulhu. An yusliha bainahuma sulha. Sini banyak keluar nafas bila kita sebut ada huruf sad. Huruf sad yang huruf yang keluar angin, keluar nafas. As, an yus. Kemudian liha. Ha pula keluar nafas juga, lemah. Bainahuma, ha ada kat situ. Sulha, ada sa, ada ha, diulang lagi. Maka sini kita nak kena kawal sedikit suara dan pernafasan kita supaya sampai wakaf tu bunyinya stabil lah, konsisten. Okey. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا.
Okey, dijelaskan yusliha, huruf sad. Kemudian ha kembali, ha pedas, baris atas bainahuma ha. Bukan bainahuma, dua. Semua ambil ha belaka. Bainahuma ha hi hu. Kemudian sulha. Okey. Was-sulhu khair. Was-sulhu khair. Pastikan ada sabdu. Bukan kesok tu sekadar huruf yang dah tebal dah. Tapi ada sabdu juga. Jangan wasul. Cepat sangat ambil. Di soal dalam macam sabdu dia tak sempurna. Wasul. Bagi masa dulu. Wasulhu khair. Wasulhu khair. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا أن يصلحا بينهما صلحا أن يصلحا بينهما صلحا أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. صلحا والصلح خير. أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. Dan potongan yang terakhir wa uhdiratil anfusus syuh. Kan jarang jumpa ayat ni ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Perpindahan daripada sin ke shin anfusus syuh. Sushu. Sebut. Sushu. Wa uhdiratil anfusus syuh. Lemahkan huruf ha tu, jangan bagi lemah sangat. Wa kemudian dirati. Sin dengan shin, kemudian hujung tu asyuh. Ada huruf shin bagi depan. Dan ada huruf ha mati yang bersabdu pula. Bukan mati lagi, dia ada sabdu lagi. Maknanya dia ada beza. Kalau syuh dengan syuh gitu. Sebab ada sabdu. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ni banyaklah menggunakan nafas. Kalau tak jimat, pendeklah nafas kita di hujung. Kalau tak perasan kenapa nafas kita makin pendek. Rupanya ayat tu memang semua huruf yang bersifat hamas udara kita ataupun nafas kita terlepas daripada makhraj bila menyebut. Wa uhdiratil anfusus syuh.
Itu apa nama ni, ayat daripada 128 yang kita kata apa, huruf-huruf dia berbelit juga lidah kita dalam menyebutnya, kerana hurufnya bersifat agak lemah. Untuk kita nak, walaupun lemah, jangan kita lemahkan huruf itu. Biar kita cuba jelaskan supaya dapat beza huruf ha dan ha, huruf sin dan juga huruf sad, dan huruf apa ni, banyaklah huruf-huruf sin dan juga huruf shin tadi. Wallahu alam. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran, salat, infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Mana dah keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah. Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami ayat 128, bagaimana Allah membekalkan panduan menghadapi konflik dalam sebuah rumah tangga, dan ia adalah satu perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang isteri, seorang suami. Ada sesuatu yang tidak kena di dalam sebuah rumah tangga, maka Allah membawakan bagaimanakah cara untuk menyelesaikan ataupun menguruskannya. Mari sama-sama kita membaca ayat 128 dan kita beri perhatian di hujung itu bagaimana ketika berlakunya proses perdamaian itu, walaupun manusia itu mempunyai sifat asyuh, tetapi ada panduan besar daripada Allah untuk memastikan perbincangan itu adalah perbincangan menuju Tuhan. Ayat 128 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima فلا جناح
الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-128 menjelaskan apabila ada sesuatu konflik dalam rumah tangga, bila si suami nusyus ataupun i'radan, iaitu berpaling daripada si isterinya, tidak mahu menggunakan masa bersama isteri seperti awal-awal dulu Ustaz ya, dan juga dia mungkin ada sebab-sebab yang menyebabkan tidak acuh dalam sebuah rumah tangga, maka perdamaian itu perlu dibuat, dan wasulhu khair itu perdamaian itu adalah baik iaitu apabila mereka berbincang dan akhirnya mencapai satu persetujuan untuk meneruskan satu rumah tangga tanpa menzalimi dan tidak menunaikan hak ataupun tanggungjawab masing-masing. Tetapi kalau di dalam perdamaian itu rasanya kalau si isteri tak setuju ya bahawa saya punya bahagian dikurangkan ataupun si suami pun tidak setuju dengan apa yang perlu dilakukan, maka di hujung itu perdamaian itu adalah maksud berpisah Ustaz ya. Berpisah dengan cara yang terbaik itu adalah solusi paling hujung. Jadi bagaimanakah untuk menyelesaikan isu ini, kerana Allah menyatakan manusia itu syuh. Si isteri yang ada perasaan syuh ini, Imam Baghawi menyatakan lagi, asyuh ini adalah dengki yang teruk, dan syuh ini menyebabkan orang mengelakkan daripada melakukan kebaikan. Dia boleh buat baik semua perkara, tapi ada satu masa itu tiba-tiba tak boleh. Kan? Tidak boleh diberikan haknya, ataupun kalau nak buat baik tak boleh disebabkan apa? Ada dengki yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Maka apakah solusi untuk mengelakkan syuh ini berlaku? Kalau ada syuh ini dalam satu proses perdamaian, si isteri akan kata tak boleh. Hak saya 100%, awak milik saya contohnya kan. Ataupun si suami pula kata bahawa kalau awak buat begini, saya pun buat saja apa yang saya nak kan. Jadi kesannya dua-dua akan tegang. Jadi Allah memberitahu wa in tuhsinu, jika kamu bersikap baik, cuba berdamai, wa tattaqu, ya bertakwa, memelihara diri daripada melakukan kezaliman. Maksudnya ialah si suami tidak melakukan nusyus ataupun acuh tak acuh kepada si isteri. Dalam masa yang sama si isteri juga dapat berbincang maksudnya, daripada dia lepas ni tarik muka, lepas tu menengking pada suaminya, itu tandanya si isteri tidak bertakwa. Jadi kalau dia bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Si isteri, si suami bila cuba untuk berdamai Ustaz ya, berbuat baik dan berbincang, okey saya rasa begini, dan bila ada semangat itu, maka insya-Allah ianya akan meleraikan sesuatu perseteruan ataupun konflik yang berlaku. Inilah panduan daripada Al-Quran. Bagaimana untuk memastikan syuh ini tidak bertapak Ustaz ya. Secara automatik memang manusia ni ada syuh ni. Dia kadang-kadang dia boleh dia buat baik, tapi ada satu masa tu rasa dengki itu menyebabkan si isteri kata tak boleh kan, dan si suami pula dia kata tak boleh. Jadi dua-dua tu akan mula bergaduh, dan ini asas pergaduhan konflik yang boleh berlaku. Dan kita tahu bahawa ada perubahan-perubahan yang berlaku dalam sebuah rumah tangga yang perlu diiktiraf. Si isteri tak boleh menafikan bahawa si suami ini ada sesuatu, dan si suami juga tidak boleh menafikan bahawa si isterinya ini juga ada sesuatu yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Dan ini membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah kita mengamalkan perdamaian ketika berlaku perselisihan antara pasangan. Ya, perlu berbincang, dan ketika berbincang itu kena pastikan asyuh itu perlu dirawat. Jika tidak, bincang makin bergaduh Ustaz ya. Sikit je bincang, lepas tu boom, meletup. Ya, nombor satu. Nombor dua, sentiasa saling menghormati antara suami dan isteri. Ya, saling menghormati ini dengan kita memastikan syuh itu tidak bertapak. Kalau tidak, si suami kata si isteri saya ni memang tak boleh, okey, saya tak suka, dan si isteri pula mencari poin untuk
bergaduh dengan si suami. Yang ketiga, atasi sifat kedekut dalam diri dengan banyakkan memberi, ya. Dan ini dinyatakan dalam surah Al-Hasyr, iaitu bila banyak memberi, banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan, maka syuh ini akan makin berkurang, Ustaz, ya. Itu sebabnya di hujungkan ayat 128 itu, tuhsinu wa tattaqu. Mereka yang ihsan dan bertakwa, salah satu aktiviti mereka ialah apa? Suka memberi dan suka menahan marah dan juga memberi kemaafan. Ini dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 133, ayat 134 untuk merawat syuh yang boleh menyebabkan sebuah rumah tangga yang aman damai peringkat awal tetapi bergaduh pada hujungnya. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya ihsan dan takwa ini tidak dibina secara sedar dan berterusan. Kita doa pada Allah SWT, kita diberikan pintu ilmu hikmah ini menguruskan sebuah rumah tangga hingga ke syurga bersama Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah hubungan kami, suami isteri dan anak-anak, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang membantu kami untuk bertakwa kepadamu, ya Allah. Pasangan-pasangan untuk membantu kami, untuk anak-anak, dalam mendidik anak, untuk menunaikan salat dan melakukan kebajikan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan dalam keluarga kami, ya Allah, persefahaman dan utamakan perdamaian dalam setiap apa yang dua yang berlaku, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah ketenangan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang sentiasa menghargai diri, menghargai isteri, menghargai seluruh keluarga kami, ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada sifat kedekut, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat syuh, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang sentiasa memberi, orang yang sentiasa pemurah, orang yang cintakan kepada anak yatim, fakir, miskin dan kaum kerabat, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan menjadi pembuka kunci kepada kebaikan, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan salah silap kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami ahlul Quran, ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi dengan ayat 128 menjadi panduan kita, Ustaz, ya, di mana kita inginkan keluarga kita mempunyai keluarga yang tenang bahagia, dan sudah tentunya tenang bahagia itu dengan mengingati Allah, mengikut panduan daripada Allah. Konflik ujian akan melanda, tetapi kita tahu walaupun ada ujian di daerah dunia ini, kita mahu ianya berpandukan kepada Al-Quran Al-Karim. Dan inilah yang ingin kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan menyumbang dan juga melaksanakan program-program as-suh, ya, pendamaian sebenarnya, kesedaran tentang sifat manusia, ya, seorang lelaki, seorang suami isteri itu ada perasaan syuh. Perkara-perkara ini kalau tidak disedari, maka dia ingatkan bahawa dua-duanya beragama, Ustaz, ya, tapi rupa-rupanya bila bergaduh itu meletup. Dan inilah yang kita harapkan sumbangan tuan-tuan dapat kita menyedarkan, dan hidayah ini melatari kepada pembinaan sebuah keluarga hingga ke syurga. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk mendalami ayat-ayat seterusnya dalam surah An-Nisa yang menjelaskan bagaimana untuk bersifat adil ketika ada kepayahan, ada kesusahan dan kesenangan. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين